Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam sesi kita bacaan kitab Fiqh Manhaji insya-Allah. Jadi dalam sesi kali ini insya-Allah kita akan seperti biasa insya-Allah kita akan membaca kitab ini dan alhamdulillah pada kali ini kita telah sampai kepada bab hukum mandi, perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi, sama ada rukun-rukunnya, sama ada jenis-jenisnya dan lain-lain lagi insya-Allah. Jadi dalam kitab Arab, dalam buku Arab asalnya Fiqh Manhaji ini dia menyebutkan mandi al-ghuslu dipanggil wa ahkamuhu wa anwa'uhu, hukum-hukumnya dan juga jenis-jenisnya insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang berada di line sekarang ini, kepada yang dapat melihat sesi ini pada sesi ini sekarang, sila bagi komen untuk suara insya-Allah, sama ada clear ataupun tidak, dan juga gambar insya-Allah sama ada clear ataupun tidak. Jadi saya menunggu komen insya-Allah. Tetapi di samping itu terus insya-Allah saya akan membaca kitab ni dan harapnya kepada berada di line dapat sama-samalah insya-Allah. So siapa yang ada di live insya-Allah harapnya dapat memberi komen untuk suara dan juga gambar. Jadi yang pertamanya topik kita pada hari ini ialah makna mandi. Dijelaskan apakah makna mandi. Mandi dari segi bahasanya adalah mengalirkan air ke atas apa sahaja benda. Jadi mengalirkan air ke atas apa sahaja benda, iaitu tak kiralah kan mengalirkan air atas kereta ke, mengalirkan air atas botol ke, mengalirkan air atas, itu nama dia al-ghuslu dalam bahasa Arab. Jadi maknanya jika sekiranya seorang tu memandikan batu pun itu dipanggilkan al-ghuslu juga kan. Tetapi di dalam dari segi syarak dia agak berbeza. Jadi sebagaimana biasa saya jelaskan sebelum daripada ini iaitu maksud dengan dari segi bahasa tu ertinya ialah bahawa perkataan ini telah digunakan oleh orang Arab sejak daripada sebelum Islam lagi, sebelum daripada kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah dikata lughatan. Lughatan iaitu dari segi bahasa. Jadi penggunaan yang digunakan oleh orang Arab dari segi bahasa tu sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbezalah daripada penggunaan yang dimaksudkan selepas daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kita datang, dia telah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan maksud mandi ni macam ni. Maksud jadi maknanya kalau mengalirkan air sahaja tidak cukup. Memandikan al-ghuslu apa, ghuslul husni, memandikan kuda katakan, al-hisan tu kan, tak jadi juga Okey. Jadi sekali lagi saya minta kepada siapa yang ada di line tolong beri respon terhadap suara clear ataupun tidak clear insya-Allah. Jadi mandi mengikut syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Mengalirkan air ke atas badan maknanya sini ialah badan manusia lah jadi kalau badan haiwan tak dikatakan mandi, walaupun kita panggil juga kan kita mandi kereta, tapi sekarang kita kata basuh kereta. Tapi mandikan lembu, mandikan kerbau, mandikan itik, mandikan ayam, itu semua tu adalah mandi juga. Tapi mandi mengikut syaratnya ialah mengalirkan air ke atas badan kita dengan niat yang tertentu. Jadi ertinya kalau tidak ada niat, ertinya maknanya adalah kita tak jadilah. Itu bukan ertinya mandi Seterusnya disyariatkan. Disyariatkan ini ialah kenapa dia disyariatkan dan datang daripada mana, ayat apa, hadis apa. Jadi kita akan baca tentang disyariatkan ni, ataupun dalam bahasa Arab dia kata
masyru'iyah, masyru'iyah iaitu daripada mana asal apa ni syariat hukum mandi ni. Mandi adalah disyariatkan sama ada dengan tujuan membersih atau mengangkat hadas, sama ada ia menjadi syarat untuk ibadat ataupun tidak. Jadi mandi ni adalah disyariatkan, dia kata sama ada dengan tujuan membersih. Sawa'akan linnazafah. Jadi mandi asalnya kadang-kadang tu adalah untuk kebersihan. Kebersihan artinya apa? Iaitu kadang-kadang bukan sebab untuk beribadat. Kita tak nak lagi. Kadang-kadang sebab mandi ni banyak jenis. Ada mandi sunat, ada mandi wajib. Gitu. So, semua tu termasuk dalam mandi yang akan kita bincangkan di sini. Jadi sekarang ni contohnya katakan seorang tu mandi kerana apa? Kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Okey. Jadi bila mandi nak pergi sembahyang Jumaat, jadi tujuannya apa sebenarnya itu? Tujuannya ialah sebab sembahyang Jumaat ni ialah berkumpul. Jadi kalau kita ni memanglah kan kita ni memanglah kita kata sekarang ni tak ada sembahyang Jumaat. Tapi kalaulah ada sembahyang Jumaat macam biasa, keadaan biasa, jadi artinya kita akan pergi berkumpul, duduk dekat orang, ni orang lelaki lah biasanya kan, kalau orang perempuan. Jadi bila duduk dekat orang ni, nanti cuba bayangkan kita pergi sembahyang, tiba-tiba ada orang sebelah tu bau dia busuk, bau peluh dan sebagainya. Dia tak mandi. Sebab itulah disunatkan eloknya mandi ni untuk hari Jumaat adalah ketika dekat nak pergi solat Jumaat tu. Sebab dia akan menghilangkan. Sebab mungkin kalau kita mandi waktu pagi, lepas subuh dah mandi, kiranya dah dapat sunat mandi pada hari Jumaat. Tetapi bayangkan, lepas tu kita pergi kerja, kita patu berpeluh-peluh, lepas tu pergi sembahyang Jumaat. Jumpa dengan orang, mestilah busuk kan, bau kan. Jadi artinya tak tercapailah kan apa ni kan. Jadi sebab itulah jadi yang pertama, mandi ni kadang-kadang Allah dikatalah untuk tidak semestinya syaratnya untuk beribadat, tapi kadang-kadang tu adalah untuk kebersihan, sama ada membersih ataupun mengangkat hadas. Ini mengangkat hadas besar lah kan, seperti bersetubuh ke, seperti keluar mani ke, seperti bermimpi ke, seperti haid ke, seperti nifas ke dan sebagainya. Sama ada ia menjadi syarat untuk ibadat ataupun tidak. Kadang-kadang dia menjadi syarat untuk ibadat, kadang-kadang dia tidak menjadi syarat untuk ibadat. Macam mana pula tu kan? Yelah kan, kadang-kadang menjadi syarat untuk sembahyang, kadang-kadang tidak. Okey. Jadi macam-macam. Bukan syarat untuk sembahyang macam tadi untuk kebersihan. Dia bukan untuk sembahyang kan. Dia tak syarat. Syarat untuk sembahyang Jumaat bukannya mesti mandi, tak mesti mandi. Tapi adalah untuk kebersihan, bukan syarat untuk ibadat. Jadi macam tu Dalil disyariatkan adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga Ijma'. Jadi kita ada 3 dalil kat sini. Jadi dalam usul fiqh kita ada bincang iaitu apa kan, dalil ni terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama ialah dipanggil dalil primary, dalil utama. Yang kedua ialah dipanggil sebagai dalil secondary, sekunder, ataupun dalil cabang, ataupun dalil yang kedua, tahap yang kedua. Jadi yang pertama tu of course lah Quran dan juga hadis. Itu memang sepakat lah. Kemudian yang kedua tu itu macam-macam ada. Jadi kita ada juga ijma' dan juga qiyas. Ijma' qiyas ni setengah ulama kata dia ni primary, ada yang kata ni secondary. Tak apalah, itu perbezaan pendapat lah di kalangan ulama-ulama usul fiqh. Jadi bagi kita kat sini ialah kan, saya nak cerita juga lah, iaitu kadang-kadang ijma' ni sangat strong. Ijma' ni sangat strong kadang-kadang. Kedudukan dia tu, bukan secara umum. Secara umum Quran nombor 1. Secara umum hadis nombor 2. Yang ketiga ialah ijma'. Tetapi kadang-kadang hukum yang ada dalam ijma' kadang-kadang tu menjadi menstrongkan apa-apa hukum yang ada dalam Quran. Bagaimana? Sebab kadang-kadang ada yang dalam Quran ini, dia ni adalah zanniyatud dalalah dipanggil kan. Zanniyatud dalalah ni artinya ialah satu ayat ni ayat Quran, tetapi maknanya itu ialah kurang clear. Kurang clear tu bagi kita lah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia clear, bagi manusia, bagi pembaca. Jadi contoh yang biasa ialah aula mastumun nisa lah, menyentuh perempuan kan. Jadi apa erti la mastum, menyentuh ke, bersetubuh ke, menyentuh dengan syahwat ke dan sebagainya. Yang disentuh ke, yang menyentuh ke, sengaja ke, tak sengaja ke, macam-macam perbincangan ulama. Jadi dalam isu tu
Artinya ialah tidak ada ijma' ulama'. Bila tidak ada ijma' ulama', artinya banyak pendapat dibenarkan. Jadi kalaulah mana-mana ada ayat dalam Quran ni kan, yang mana zonniyatu dilalah, dia tak berapa jelas, tak berapa jelas. Tetapi tiba-tiba ada ijma' katakan. Jadi makna ijma' tu sangat kuat kan, sehingga dia tu lebih kuat lagi daripada hukum yang ada dalam Quran tu. Bukan tapi kena faham secara generalnya Quran tu nombor satu. Serupalah macam kita kata macam ni kan, sahabat dengan orang yang datang selepas daripada sahabat, mana lebih baik, mana lebih ni? Lebih baik of course lah secara generalnya ialah sahabat. Kenapa? Kata Nabi SAW pernah bersabda kan, khairul quruni qarni. Nabi kata sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalih, kemudian tu mereka yang datang selepas tu, kemudian mereka yang datang selepas tu. Jadi bagi kita apa yang dapat kita faham daripada hadis yang macam ni kan, iaitu secara generalnya memang Quran, memang sahabat yang on the top. Tapi ada juga setengah-setengah tu yang mana orang yang datang kemudian tu dia lebih baik daripada sahabat. Mungkin boleh jadi. Seperti mana Nabi kata, orang-orang yang beramal dengan sunnahku inda fasadi ummati, ketika rosaknya umatku tu, maka pahala dia mungkin lebih baik 50 kali ganda. Daripada siapa? Sahabat tanya, daripada kami kah ataupun daripada mereka? 50 kali ganda daripada mereka? Tak, daripada kamulah. Jadi menunjukkan sini ialah mungkin boleh jadi naik, boleh jadi tinggi. Iaitu siapa? Orang yang datang selepas daripada sahabat. Gitu jadi sekarang ni kita kata kat sini Al-Quran. Balik semula kepada topik kita ni kan, iaitu ijma'. Quran, hadis dan juga ijma'. Dalil daripada Quran yang pertama sekali, dalil menunjukkan mandi ni ada dalam Quran, iaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kata, terdapat beberapa ayat mengenainya, antaranya ayat ini, sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang yang suka bertaubat. At-tawwabin tu ialah dia ada situ, kalau ada taibun tu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau tawwab itu ialah orang yang banyak bertaubat, orang yang suka bertaubat, orang berminat dengan taubat, dan dia sangat-sangat selalu bertaubat kan. Gitu kan. Tawwab. Kemudian tu mutatahhirin, mutatahhir. Kalau kata biasanya dia bukan dia mutatahhir tu sama juga, iaitu orang yang suka bersuci. Kalau kita sekarang ni memang suka bersuci semua kan tak? Suka basuh tangan dengan dengan sanitize kan tak? Mensanitize kan tangan kita kan. Jadi maknanya sini ialah suka macam tu lah. Asyik-asyik basuh tangan, asyik-asyik basuh tangan dengan sabun ke dengan alkohol ke kan. Setiap kali masuk kedai kena basuh tangan. Tak pernah sebelum daripada ni kita macam tu kan. Jadi makna situ ialah apa kan? Kita tu adalah orang-orang yang suka suci, gitu kan. Sekarang ni sangat-sangat suka suci lah. Ni jadi benda ni Allah Taala suka kan, kalau keadaan berterusan macam tu, masya-Allah. Kemudian ia itu bersih daripada hadas dan kotoran, sama ada zahir ataupun batin. Jadi at-tawwab tu ialah membersihkan diri kan, yuhibbut tawwabin, membersihkan diri daripada dalaman. Jadi kita tengok kan antara hikmah yang ada di dalam ayat ini yang kita boleh nampak ialah apa, iaitu betapa dalaman tu lebih penting dulu. At-tawwab tu membersihkan dosa yang tak nampak tu, itu lebih penting lagi daripada al-mutatahhir. Sebab kalau kita kadang-kadang kita jumpa nak cerita kan, ada orang kita nampak macam ya Allah kotornya, comot je, tapi hati dia bersih, masya-Allah kan. Dia tak ada sakit hati ke orang, dia tak benci pada orang, dia tak dengki pada orang, dia tak ni pada orang kan. Hati dia tak ada pun rasa pada orang. Itu maknanya dia tu memang bersih, dan dia dosa dengan Allah pun tak ada kata gitu. Tapi cuma dia kotor, comot sikit. Itu mutatahhir tak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni dua, iaitu dalaman dan juga luaran. Kemudian lagi dalil daripada sunnah, di sana terdapat banyak hadis yang menyentuh mengenai mandi ini. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah, bahawa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, iaitu apa? Dia kata hadis ni ialah hakun, gitu kan. Saya baca ni hakun.
ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yarsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Nabi SAW kata menjadi hak, menjadi tanggungjawab, dia kata kat sini kan. So kita ada right and responsibility kan tu. Jadi maknanya right ni ialah tanggungjawab. Hak, tanggungjawab katanya. Hak ala kulli muslimin, hak ke atas setiap orang muslim. Hak ke atas Islam bukan hak dia boleh minta hak tu, bukan. Maknanya dia wajibkan ke atas dia. Dia bertanggungjawab maknanya gitu. Di atas setiap orang muslim, atas setiap orang muslim. Ikut Nabi SAW kata sini maknanya general lah tak. Maknanya semua orang muslim lah. Orang muslim tu siapa? Siapa-siapa lah kan yang muslim. As long as dia lelaki ke perempuan ke dia musafir ke dia ni hamba ke dia ni, semua orang muslim. Kemudian Nabi kata yaghtasila, bahawa dia mandi fi kulli sab'ati, pada setiap 7 ayamin, 7 hari, yauman, satu hari. Satu hari maknanya sekali. Yarsilu, dia membasuh, fihi, padanya, ra'sahu, kepalanya, wa jasadahu, dan badannya. Jadi makna kat sini Nabi mengeksplain lebih lah sikit kan, iaitu maksud mandi ni, takut ada orang faham mandi tu mandi badan saja. Jadi maknanya kalau mandi badan saja tak cukup. Jadi dia kena mandi apa? Kena mandi kepala sekali, maknanya seluruh tubuh lah. Itu maksud dia. Menurut riwayat di sisi Imam Muslim, disebut sebagai hak Allah, iaitu tanggungjawab. Jadi disebut dalam riwayat Muslim, dia kata wa inda Muslim haqqullah, disebut itu. Perkataan haqqun, hak ataupun haqqun lillahi. Hak ke atas Muslim untuk Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Hakun disebut sebagai hak Allah, iaitu tanggungjawab yang perlu ditunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakun lillah. Yang dimaksudkan dengan tanggungjawab di sini ialah ia tidak layak ditinggalkan oleh orang Islam. Tidak layak, tak patut. Orang Islam tidak buat benda itu, tak melakukan benda itu, dan ulama telah menafsirkan mandi yang dimaksudkan ini ialah mandi pada hari Jumaat. Mandi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu. Itu di antara dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah. Jadi sebagaimana biasalah sebelum daripada ini saya sebutkan bahawa sebenarnya dalil-dalil ini adalah sebahagian sahaja dari dalil yang ada di dalam Al-Quran, dalil daripada hadis Nabi SAW. Sebenarnya banyak lagi dalil-dalil yang daripada hadis yang ada di dalam kitab-kitab, buku-buku yang lebih besar lah daripada buku ini. Jadi buku ni dia ambil satu saja untuk menjadi nak buat kita panggil supaya kita ni dapat faham, dapat rasai bahawa sebenarnya mandi ni adalah bukannya isu pandai-pandai ulama je, tapi sebenarnya mandi ni adalah yang ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi saya teringat ada satu cerita ni, ketika orang Islam sampai ke Andalus, orang Islam sampai ke Andalus pada zaman awal lagi, zaman Musa bin Nusair, zaman Tariq bin Ziyad tu kan. Bila sampai ke sana, Eropah ni, negeri itu selalu sejuk kan. Keadaan dia sejuk dan kadang-kadang banyak cuaca sejuk, musim dingin lah, musim bunga lah, musim panas tu sekali setahun saja, satu daripada 4. Jadi kebanyakan orang sana tu tak mandi. Orang di Eropah ni. Kalau orang atas Norway, Skandinavian tu lagilah mereka ni tak mandi kan. Jadi orang yang sebelah Sepanyol tu pun tak mandi juga. Jadi orang Britain lagi tak mandi, orang Perancis lah tak mandi. Jadi bila tak mandi, mereka mandi dikatakan setahun sekali saja. Bayangkan setahun sekali mandi, apa jadi rambut tu keras macam besi. Keras ni, boleh kena tangan ni, luka tangan ni, macam dawai orang buat itu besi kat dapur tu kan, nak tonyoh periuk tu. Macam tu rambut budak-budak, rambut orang tua, siapa ni, perempuan-perempuan dan juga lelaki pun sama je kan. Di mana? Di Eropah pada masa tu. Tapi nampak tak bila Nabi SAW sebut ni kan, kita mungkin tak terasa isu kan, mandi pada setiap kali Jumaat, pada setiap seminggu sekali tu kan. Bila Nabi sebut tu, sepatutnya kita cuba imagine orang mereka tu tak mandi pada masa tu. Jadi oleh kerana itulah maka alhamdulillah Islam datang ni kan, dia mengajar kita bersih. Sekarang ni kita
Jangan bayanglah kita ni kan, kita ni duduk di apa ni, di tropika ni, dalam keadaan sekarang pula bilik mandi ada, shower ada, pusing je kan, air pun ada, sabun lagi ada, tiga kali sehari, 4 kali sehari. Musim PKP ni mungkin 10 kali mandi. Wallahualam lah. Gitu kan. Jadi tak kisahlah kan Masya-Allah kan. Jadi seterusnya, dalil daripada ijma'. Sesungguhnya para ulama mujtahid telah bersepakat bahawa mandi untuk membersihkan tubuh badan adalah disunatkan. Dan mandi yang menjadi syarat sah ibadat adalah wajib. Jadi kita ada dua lah kat sini kan. Ulama telah buat kesimpulan, iaitu apa? Mandi ni ada dua jenis. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi itu adalah mandi sunat. Jadi kita ni bila sebut mandi ni kan, kita ingat kepada wajib lah. Tak semesti. Mandi tu boleh jadi apa ni, mandi wajib, boleh jadi mandi sunat. Tajuk hari ni, ada orang tanya tajuk hari ni, tajuk mandi. Mandi, hukum dan juga jenis-jenisnya daripada buku Fiqh Manhaji InsyaAllah Fiqh Manhaji. Ni. Okey. Jadi seterusnya ialah kata sini, setakat yang diketahui tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Kata Syekh ni, pengarang kitab ni, dia kata setakat saya tahu tak ada. Tak ada yang kata tak perlu mandi. Tak. Mandi memang ada dua jenis. Gitu kan. Ada, iaitu ada yang wajib ketika wajib mandi, ada ketika sunat mandi. Dan itu memang dia kata itu confirm, itu memang dah ni sepakat. Okey. Sekarang hikmah disyariatkan pula. Ni setengah-setengah kitab fiqh dulu memang tak adalah benda ni. Tapi Syekh ni, pengarang buku ni, dia campur sikit supaya kita ni dapat merasai kan, bahawa mandi tu masya-Allah kan, ada hikmah yang tinggi. Yang pertama sekali, mendapat pahala. Ini kerana mandi dengan makna syarak merupakan satu ibadat, kerana ia terkandung dalam erti kepatuhan kepada perintah Allah dan beramal dengan hukumnya. Ini bermakna ia mengandungi ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, at-tuhuru syatrul iman. Jadi bacanya at-tuhuru syatrul iman. Jangan baca at-tahuru, tahur tu makna lain, at-tuhur makna lain, al-wudu makna lain. At-tahur tu to bagi atas tu artinya ialah alat yang digunakan untuk menyucikan tu. Jadi at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini ada banyak apa ni pendapat ulama jugalah kan yang menceritakan tentang maksud suci itu sebahagian daripada iman. Syatru. Jadi apa maksud syatru, apa tahur kat situ? Bersih hati ke, bersih diri ke, bersih rohani ke dan sebagainya. Jadi itu memanglah perbincangan yang panjang di kalangan ulama. Tapi apa yang dapat kita faham kat sini ialah kan, majoriti ulama mengatakan apa, bahawa tahur kat sini ialah kebersihan tu sebahagian daripada iman itu kan. Jadi maknanya bersih itu, iman tu apa? Iman tu ada kata as-solah. Sebab apa kan, kalau tak bersih macam mana nak semayang, gitu dan sebagainya lah kan. Tapi kesimpulan yang dapat kita tu daripada hadis ni secara umumnya ialah apa kan, apa ni, membersihkan diri tu penting. Kebersihan tu penting. Kebersihan rumah, kebersihan ni semua benda lah, kebersihan badan dan sebagainya. Okey. Bersuci mengandungi makna wuduk dan juga makna mandi. Jadi mengikut ulama yang kata at-tuhur sini ialah syatrul iman tu ialah maknanya membersihkan. Jadi ada dua makna lah kat sini. Bersihkan atau apa? Bersihkan iaitu mandi dan juga mengambil wuduk. Okey. Yang keduanya, maknanya yang pertama ni ialah dapat pahala maknanya. Kita nak apa lagi? Kita nak pahala lah kan Kalau tak dapat pahala, buat apa ke tak sebab itulah mudah saja. Orang mandi hari Jumaat contohnya, mandi biasa dengan mandi dengan sunat Jumaat. So sunat Jumaat tu satu je yang beza dia, iaitu niat saja. Mandi biasa tak ada niat. Dia mandi sebab dia sepanas, dia mandi. So tak dapat pahala. Tapi kalau mandi tu dia mandi kerana bersejuk-sejuk. Tu kan. Kerana panas sangat dia mandi. Tapi kerana busuk, kerana nak pergi bersama dengan orang, nanti orang berbau dia, tak kira lah orang tu seorang, dua orang. Kita sekarang dalam rumah je kan, PKP kan tak Tapi anak kita, isteri kita, keluarga kita, itu kan, itu mandi, jadi itu pun dapat pahala insya-Allah sekiranya dengan niat untuk menjaga kebersihan. Okey. Okey, kemudian tu yang keduanya, menghasilkan kebersihan ini apabila seorang muslim mandi, maka dia telah membersihkan tubuhnya daripada kekotoran dan peluh yang keluar. Okey, ini
Ada setengah negeri ada peluh, setengah negeri tak ada peluh. Setengah negeri musim sejuk memang tak ada peluh. Kurang berbau sikit. Orang yang di negeri panas berbau. Negeri tropika ni kan. Sebab apa? Sebab dia berpeluh. Ada setengah negeri mungkin negeri kering. Kelembapan dia rendah kan. Dia mungkin dia tak berpeluh sangat. Gitu. Kebersihan ini menjadi benteng atau pemelihara daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Ia juga akan menimbulkan kemesraan dan kasih sayang sesama manusia. Sebab apa? Orang tu wangi. Kadang-kadang kita kan walaupun kita sayang orang tu tapi dia busuk, kita pun malas nak. Malas nak berjumpa dengan dia kan. Okay, Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan. Lafaz hadis adalah daripadanya. Tu ejaan tu salah sikit Lafaz hadis tu daripadanya. Daripadanya tu daripada siapa? Tu daripadanya Jadi yang kata ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu, dia kata wal lafzu itu lafaz ni adalah lafaz hadis yang diriwayatkan daripada Muslim. Maknanya hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, tapi lafaz ini adalah lafaz Muslim. Telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, tolong betulkan situ lafaz hadis bukan hadis. Salah Kalau buku you orang salah lah. Kalau tak ada buku nak macam mana? Ingat sajalah kan Sekarang muka surat 88. Orang ramai banyak melakukan kerja dan mereka tidak mempunyai pembantu dan keluar daripada mereka bau yang busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat maka itu adalah lebih baik. Jadi dalam hadis ini hadis ini ialah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Siapa yang berkata tadi? Iaitu yang berkata tu ialah Aisyah. Aisyah berkata, orang ramai tu kan. Sebab apa? Dalam lafaz Arabnya dikata gini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, kana nas ahlu amal. Orang ramai ni dia ni buat kerja. Walam yakun lahu kufatun. Dan mereka ni tidak ada orang yang nak bantu. Fakan yakun lahum tafalun. Jadi mereka pun bau busuk lah, ada berbau lah, bau peluh kan. Faqila lahum law irtasaltum yaumal jumaah. Lalu dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat. Wa fi riwayatin lahumā faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hadza. Jadi Aisyah berkata, dia kata kalaulah kamu mandi pada hari Jumaat. Jadi pada satu riwayat lain, riwayat yang di Bukhari dan Muslim, dia kata lain pula sikit, iaitu sekiranya kamu bersuci pada hari ini, iaitu hari Jumaat, maka itu adalah lebih baik. Kesimpulannya daripada sini ialah apa kan? Iaitu hadis ni bukanlah nak kata ambil hukum dan sebagainya, tetapi nak katanya ialah hadis ini adalah kata-kata daripada Aisyah. Jadi hadis ini kata-kata Aisyah, kita nak kata hadis mauquf, ada apa tu bukan perbincangan lah kat sini kan Hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu' kan. Tapi itu bukan perbincangan kat sini. Kita nak bincang kat sini ialah apa kan? Dia bukan bincang pasal hukum, tapi dia bincang pasal bahawa sebenarnya mandi ini boleh membersihkan diri, membersihkan daripada peluh, daripada bau dan sebagainya. Bukan kita saja, isu ni telah dibangkitkan, raised oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, menghasilkan kecergasan. Bila mandi ni menghasilkan kecergas. Jadi kalau tak moyok jadi cuba bangun pagi-pagi, kita tidur kan tak kita nak bersahur kan tak, tiba-tiba kita tak mandi. Contohnya kita rasa moyok sikit, lepas tu kita pun mandi, segar sikit kan. Itu standard lah kan. Sebab badan kena air. Menghasilkan kecergasan. Tubuh badan yang dimandikan akan dapat merasakan kekuatan dan kecergasan dan akan hilang daripadanya rasa lemah, lesu dan malas, terutama selepas melakukan perkara yang mewajibkan mandi seperti persetubuhan sebagaimana dalam huraian yang akan datang. Jadi dia kata dalam keadaan biasa kalau mandi sedap. Jadi apatah lagi kalau selepas buat benda-benda yang itulah kan yang memenatkan dan sebagainya, maka mandi itu akan boleh mengembalikan kecergasan tu. Habis sekarang kita masuk pula kepada bahagian-bahagian mandi. Okay, mandi ni sebagaimana disebutkan sebelum daripada ni dia ada dua jenis. Iaitu yang pertamanya mandi wajib, yang keduanya mandi sunat. Pertamanya mandi yang diwajibkan. Mandi yang diwajibkan ialah apabila berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Yang wajib mandi ni ialah bila buat terbelaku ke, membelaku ke, terbuat, membuat ke, maka lahirlah yang dikatakan sebagai wajib mandi kat sini. Iaitu ibadat-ibadat yang memerlukan kepada bersuci tidak sah dilakukan tanpa mandi.
Of course lah, kalau kita tak nak buat ibadat lagi, tak wajib mandi lagi kan tak dalam kes-kes ni lah. Tetapi bila kita nak buat ibadat tu, maka takkan sah ibadat tu kalau tanpa kita mandi ni. Jadi kita tengok contoh ni kan. Bukan tengok contoh, kita tengok sebab-sebab. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah satu, janabah, yang kedua haid, melahirkan anak, dan mati. So ada 4 benda lah dia sebut kat sini. 4 benda kan. Yang pertama ialah kita kata janabah, yang kedua haid, yang ketiga melahirkan anak. Melahirkan anak tu maknanya ialah termasuklah kat situ nifas jadi kemudian tu yang keempat ialah mati. Mati tu bukan kita lah mandi, oranglah mandikan kita kan kalau kita mandi pelik lah kan. Okey. Jadi al-jinabah wal haid wal wiladah wal maut. Okey. Sebab jadi yang pertama, dia akan pergi huraian yang pertama satu-satu Yang pertama ialah janabah. Janabah ni artinya ialah makna asal janabah ialah jauh. Jauh Jambi. Jambi ni kalau ikutnya ni Jambi. Ni Jambi. Jambi ni apa? Sebelah tepi bukan sebelah depan, bukan sebelah belakang, sebelah tepi. Itu Jambi. Kalau junub tu jauh. Kalau dalam bahasa Arab ada satu lagi perkataan, ejaan dia sama, tapi sebutan dia lain, janub. Kalau janub tu jim atas janub tu itu maknanya selatan. Gitu Kalau syamal tu, kalau shimal tu kiri. Shimal tu kiri. Kalau syamal tu maknanya utara. Ini jadi kiri, ini jadi utara. Utara pula. Utara, kalau saya utara, sebelah saya sekarang situ utara. Jadi itu perkataan bahasa Arab lah. Jadi asal ni kita tahu perkataan asal ni kan. Jadi kata jinabah. Jinabah tu maknanya jauh. Jauh ke mana? Dia kata ialah jauh lah. Sebagaimana firman Allah, fabasurat bihi an junubin. Tu. Fabasurat bihi an junubin. Iaitu maka kelihatanlah olehnya akan Musa daripada jauh. Ini cerita dalam Quran, insya-Allah kan. Kita semua boleh tengoklah ayat dalam Quran, tapi saya nak fokuskan pada perkataan junubin. An junubin. Junub tu mana apa? Jangan kita pergi faham bahasa Arab sikit-sikit lah. Kita kata am junubin, daripada junub, dia berjunub. Maka fabasurat bihi, maka perempuan itu melihat daripada jauh. Daripada junub. Apa perempuan ni junub pula dengan Musa ni? Contoh kan. Tu salah faham. Junubin tu maknanya jauh kat situ. Okey. Perkataan janabah dalam penggunaan biasa adalah dengan makna mani yang memancut pula. Ini makna biasa yang digunakan. Ambudin yang tadi kan. Jadi wa tatlaqul jinabah alal mani al mutadaffi kama tatlaqu alal jima', sebagaimana digunakan juga dengan makna jima' iaitu persetubuhan. Jadi sini janabah sini adalah dua lah sini kan. Iaitu keluar air mani ataupun juga ialah persetubuhan. Oleh itu, orang yang berjunub ialah orang yang tidak suci yang disebabkan oleh keluar mani ataupun persetubuhan. Jadi ada dua sebab menyebabkan janabah tadi. Dia dinamakan demikian. Kenapa dinamakan jauh? Orang macam tu. Kerana disebabkan janabah seseorang itu jauh dia daripada solat, menunaikan solat selagi mana dia berada dalam keadaan tersebut. Artinya jauh tu ialah dia tidak boleh solat. Jangan datang kepada solat, jangan mendekati solat. Bukan mendekati masjid. Nak duduk tepi masjid tu duduklah kan. Duduk tepi, nak duduk atas tikar semayang tu, ikutlah kan, duduklah kan. Tapi dia tak boleh mendekati solat, tak boleh masuk dalam solat. Selagi mana apa? Selagi mana dia ni berada dalam keadaan junub. Sebab itulah kata junub, jauh daripada semayang. Itu kan. Okey, itu dia sebutkan situ tentang cerita pasal junub dulu kan. Junub tu apa benda, perkataan apa dan sebagainya. Jadi sekarang ni kan dia masuk pula lah, iaitu apa kan? Sebab-sebab yang membawa kepada junub, janabah, yang menjadikan seseorang itu berjanabah. Apa yang menyebabkan tu? Of course lah kita tahu tadi ada dua yang besarnya, tapi dia akan pergi pada detail sikit kan. Detail sikit itu yang keluar mani dan juga bersetubuh. Jadi insya-Allah untuk sambung benda ni kita akan sambung, insya-Allah akan datang insya-Allah dalam sesi yang seterusnya.
Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Jadi seperti biasa insya-Allah jangan lupalah share dengan kawan-kawan semua. Follow, komen, like dan boleh tengok juga dalam YouTube insya-Allah sesi dan juga video ni. Setakat tu saja dah dulu. Insya-Allah jangan lupa beli buku ni ada dijual insya-Allah di mana-mana, di buku putih kita pun ada. Insya-Allah buku ni Buku ni ada 8 jilid tapi boleh beli satu-satu. Ini buku nombor 1 Nampak nama ni buku nombor 1 saya baca. Okey. Jadi setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.